Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syeikh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi subuh ini, sama-sama kita diizinkan Allah untuk berada di dalam rumah Allah yang tersergam indah ini, dapat menunaikan perintah yang diperintahkan Allah ke atas kita, iaitu salat fardu subuh berjemaah, dan seterusnya dapat pula kita duduk di dalam satu majlis ilmu yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jalan iman dan yakin itulah kita ditempatkan Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita sambung kitab pengajian kita, iaitulah kitab Usulut Tauhid, karangan Tuan Husin Kedah. Jadi perbicaraan awal, kalau ikut kitab Jawi lama yang tuan-tuan punya, yang Rumi saya tak pasti, tapi kalau ikut penulisan bagi kitab Jawi lama, dia bermula dengan kalam basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Maka pagi ni insya-Allah saya menghuraikan kalam basmalah tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah. Dia setiap perkataan-perkataan ataupun zikir-zikir
yang ada dalam syariat Islam ini, dia ada nama-nama dia. Bagi bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Bagi apa nama? A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu namanya ta'awuz atau juga dipanggil isti'azah. Cumanya beza ta'awuz dengan isti'azah. Ta'awuz khususnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau isti'azah dia berbentuk umum. Apa-apa doa minta perlindungan pada Allah tu dipanggil isti'azah. Kemudian ada lagi kita baca wirid pas mayang, subhanallah itu dipanggil tasbih atau juga dipanggil kalimah tanzih. Macam kita bicarakan cerita Isra' Mi'raj hari tu, subhana. Kemudian alhamdulillah itu dipanggil kalimat tahmid atau juga nama dia hamdalah. Hamdalah pun betul, tahmid pun betul. Allahu akbar tu namanya apa? Takbir. Tahlil, la ilaha illallah, itu tahlil sebenar. Kita tak salah faham. Dia ingat tahlil tu yang baca panjang-panjang tu. Tahlil yang betul-betulnya la ilaha illallah, tu je. Tapi yang baca panjang-panjang, ada Fatihah, ada ayat kursi, ada 3 kul apa semua tu, itu mengiringi tahlil. Sebab tahlil ni kalimah besar, kan, kalimah tauhid. Jadi macam pemimpin besar ke? Kalau pemimpin besar berjalan, dia tak jalan seorang, mesti ada pengiring dia. Begitu juga kalimah besar ni, dia diiringi oleh surah-surah ataupun ayat-ayat yang hebat-hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil tahlil. Ada. Itu dia kata, ustaz minta buat tahlil, ustaz, tahlil ringkas. Kita pun baca la ilaha illallah, makan. Lepas tu amboi ringkas sangat dah kata tahlil. Itulah tahlil. Nak dia kadang katalah baca semua. Semua tak apalah. Baik. Nak ceritanya, itulah yang disebut dalam bahasa Arab sebagai kaedah an-nahtu, nama dia. Kaedah an-nahtu. Kaedah an-nahtu ni iaitu kaedah yang memendekkan ayat yang panjang. Asalnya ayat tu panjang, kemudian diringkaskan supaya dia jadi mudah. Samalah bismillahirrahmanirrahim, panjang, maka kaedah an-nahtunya diringkaskan menjadilah diberi nama basmalah. Jadi itulah nama bagi kalimah bismillahirrahmanirrahim, namanya basmalah. Namanya basmalah. Apa makna bismillahirrahmanirrahim? Dalam kitab Rawai'ul Bayan, tafsir Ayatul Ahkam, karangan Syekh Ali As-Sabuni, dia mengatakan makna bismillah itu abda'u bitasmiyatillahi wa dzikruhu qabla kulli syai'. Aku mulakan setiap sesuatu dengan menyebut dan membaca nama Allah Subhanahu wa taala, musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri, untuk memohon pertolongan Allah dalam setiap urusanku, taliban al-auni minhu, dan meminta bantuan, memohon bantuan daripadanya, fa innahul qadiru ala kulli syai', sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segalanya. Jadi antara hikmahnya membaca bismillahirrahmanirrahim itu adalah nak mengharapkan atau memohon bantuan atau pertolongan daripada Allah Ta'ala untuk kita laksanakan kerja apa kita nak buat. Sebab tu disuruh kita buat apa pun mulakan dengan membaca bismillah, supaya kerja yang kita buat tu bergantung harap kita hanya pada Allah, nak minta tolong, minta bantuan. Sebab apa? Sebab fa innahul qadiru ala kulli syai', kerana sesungguhnya Allah itu yang maha berkuasa atas segalanya. Kerana boleh jadi kerja kita buat tu sebab Allah yang jadikan. Kalau gagal kerja buat kita, Allah yang gagalkan. Pegang, Allah lah yang berkuasa atas segala-galanya. Jadi dari sudut perbuatan saja sudah mentauhidkan Allah, sudah mengingatkan diri kepada Allah.
Bila kita buat begini, amal selalu baca bismillah dalam serba-serbi kita buat, maka hati ni takkan lari daripada Tuhan. Hati ni sentiasa ingat kepada Allah. Itu cara dia. Sebab tu Nabi ajar kita, buat apa pun ada doa. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Tak payah kata masuk masjid. Masjid ni tempat mulia. Masuk tandas. Masuk tandas pun ada doa. Keluar tandas ada doa. Nak makan ada doa. Habis masuk kenderaan pun ada doa. Jadi semua ni supaya nak didik hati sentiasa ingat kepada Allah. Allah yang berkuasa. Jadi kita boleh buat apa semua, Allah lah yang berkuasa. Itu makna yang panjang kata Syekh Ali As-Sabuni. Adapun makna yang ringkas, Bismillahirrahmanirrahim, seperti mana yang kita selalu baca dalam kitab-kitab tafsir, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tu. Baik. Sebelum tu kita nak faham dulu, ada dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ini antara asbab kenapa pengarang kitab memulakan kitabnya dengan kalimah bismillah. Kerana beramal dengan hadis Nabi yang saya bacakan tadi. Kullu amrin, kata Nabi. Kullu tu maknanya setiap. Amrin, pekerjaan ataupun kelakuan, perbuatan yang kita buat. Kullu amrin zi balin, zi yang mempunyai, balin ni makna cita-cita yang baik, maknanya tujuan yang baik. Bila nak buat satu perkara yang tujuannya baik, cumanya kita nak faham dulu tujuan yang baik tu apa makna baik dari segi syarak. Jangan kita guna makna baik itu dari sudut makna umum manusia, kadang-kadang tidak menepati. Sebab ada kadang-kadang dipandang baik pada pandangan manusia tetapi dipandang jahat oleh syarak. Kadang-kadang dipandang jahat oleh manusia umum tetapi dipandang baik pada syarak. Jadi baik yang kita nak kena ikut ialah baik yang dipandang syarak, bukan dipandang pandangan mata manusia semata-mata. Sebagai contoh, pada pandangan manusia biasa, umumlah, orang yang pakai seluar pendek tak salah, dia kata. Dia bukan kacau orang, dia bukan pukul orang, dia bukan buat jahat, dia bukan merompak, bukan mencuri. Dia kan seluar pendek je, lantak ke dia dah. Itu pada pandangan mata manusia. Tapi pada pandangan sisi syarak, jahat tak jahat pakai seluar pendek? Jahat. Kalau tak jahat, tak adalah Allah hukum dengan dosa. Tu. Tapi ada kadang-kadang pada pandangan mata manusia ni nampak benda tu jahat, tapi pada pandangan syarak nampak baik. Apa dia? Pada pandangan mata manusia, hukum hudud tu jahat, sebab potong tangan orang, dia kata zalim. Nampak? Tapi bila pada pandangan sisi syarak, Allah kata itu yang terbaik. Tilka hududullah. Ini hukum aku. Jadi sebab tu kita sebagai orang yang mengaku Islam, maka kita kena ikut pandangan yang baik itu berdasarkan pandangan syarak, bukan pandangan mata manusia. Sebab tu itulah yang membezakan kita antara kita orang Islam dengan yang bukan Islam. Yang bukan Islam lantak ke dia lah. Kalau yang bukan Islam, jual apa pun asal untung. Tapi pandangan Islam tak boleh. Ada benda boleh jual, ada benda tak boleh jual. Ada halal, ada haram. Kalau pandangan mata manusia, dia kata apa salah makan babi? Sebab babi pun ciptaan Allah juga, ciptaan Tuhan juga. Tapi pada pandangan syarak orang Islam, dia pandang ada halal yang Allah benarkan makan, ada haram yang Allah tak benarkan makan. Sebab tu benda ni kita kena faham. Nak fahamnya dengan ilmu. Tak mengaji mana nak faham. Sebab tu kita kena faham betul semuanya datang daripada Tuhan, daripada Allah. Tetapi ada peraturannya. Itulah yang dipanggil sebagai syariat, ataupun yang kita ringkaskan dengan perkataan syarak. Syarak ataupun syariat, itulah yang dimaksudkan sebagai hukum hakam Allah. Masuk hukum hakam, apa yang Allah bagi boleh, apa yang Allah tak bagi tak boleh.
Tu maknanya, makna peraturan. Walaupun semuanya daripada Allah, betul lah hujah dia. Babi kan Allah cipta, dah apa tak boleh makan. Tak boleh makan bukan sebab apa? Bukan sebab babi tu kaki pendek, bukan sebab hidung congek, bukan sebab ekor pendek, bukan sebab nama dia babi, habis kalau esok tukar nama babu boleh makan? Tak boleh. Dah kenapa tak boleh makan? Sebab Allah tak bagi makan, tu je. Kalau Allah bagi makan, buat colok tepung dengan kita, boleh? Allah tak bagi makan je. Sama ke ayam. Kenapa kita makan ayam? Sebab Allah kata halal. Kalau Allah kata haram, tak boleh makanlah ayam tu. Itu kita kena faham jelas. Ini kadang-kadang orang Islam pun tak faham bab ni. Ya, Allah buat sesuatu tiada elat. Kita mengaji dalam akidah. Nanti dalam kitab ni kita ada mengaji. Allah buat sesuatu ni tak ada sebab. Jadi tak ada sebab. Okey, kenapa babi haram? Sebabnya gini. Tak ada. Allah kata babi haram, itu hak Allah sebagai Tuhan. Dia nak kata mana-mana haram pun terpulang pada dia. Dia nak kata mana-mana halal pun terpulang pada dia. Sebab semuanya milik dia. Jadi Allah buat semua tu. Lepas tu orang tanya, kenapa pula ada yang halal, ada yang haram? Sebab Allah nak uji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling taat ikut perintah aku? Allah nak uji ketaatan je. Allah nak tengok kamu taat ke tak taat. Aku suruh buat ni, kamu buat ke tak buat? Aku larang buat ni, kamu cegah ke tak cegah? Ni yang Allah larang kamu buat, yang Allah suruh kamu lawan. Ni maknanya tak taat. Bila tak taat, dihumban dalam api neraka. Yang taat dimasukkan ke dalam syurga. Tu je ujian dia. Jadi tinggal lagi hidup kita atas muka bumi, bukanlah payah sangat. Tinggal lagi taat sahaja perintah Allah. Allah suruh kita buat, Allah larang kita tinggal. Apa pula yang diharuskan terpulang. Kita nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Ikut sini. Mudah aja. Apa yang jadi payah? Aduh. Ada. Baik. Jadi itu yang kita nak faham ni, perkara kebaikan dari segi syarak yang disebut sebagai zibalin, yang saya baca hadis tadi. Kullu amrin zibalin. Setiap perkara yang ada cita-cita baik. Apa makna baik dari segi syarak? Ini kita nak faham tu dulu. Apa makna baik dari segi Islam? Apa tu baik? Baik ni dia ada dua perkara. Ingat kunci dia. Baik itu dua perkara dalam dia. Ada dua ni baru dipanggil baik. Tak ada dua ni tak dipanggil baik. Okay? Apa dia dua ni? Yang pertama, faedah. Faedah. Yang pertama mesti ada faedah baru dipanggil benda tu benda yang baik. Barang yang ada faedah. Kemudian nak faham pula apa makna faedah. Faidatun bimakna samarah, kata ulama. Faedah itu maknanya samarah. Samarah tu maknanya buah. Kemudian apa makna buah? Makna buah ialah hasil. Hasil yang kita dapat. Contoh, kenapa ulama mengkiaskan kepada buah sebagai contoh pokok. Kita tanam pokok jenis pokok berbuah, jangan tanam pokok bunga kertas, memang tak ada buah. Kita tanam pokok ada buah, apa yang diharapkan pada pokok tu ialah hasilnya. Apa hasilnya? Buah. Jadi kalau tanam pokok tu jenis pokok buah tapi tak keluar buah, maka tak ada hasil. Maka kita kata, sia-sia aku tanam pokok ni. Dia tanam, dia tengok orang tanam musang king, dia pun tanam juga musang king. Kat 20 tahun dah tanam, musang pun tak ada, king pun tak ada. Jadi dia kata jenuh dia kata malas aku, tebang baik aku tanam benda lain. Jadi makna kata sia-sia. Jadi apa yang nak dikaitkan dengan perbuatan baik ini, iaitu perbuatan yang mendatangkan hasil, barulah dipanggil perbuatan itu baik. Apa hasilnya? Dunia tempat bercucuk tanam, akhirat tempat menuai hasil. Jadi tengok apa yang kita buat kat dunia ni, adakah memberi hasil akhirat? Kalau memberi hasil akhirat, barulah perbuatan yang kita buat kat dunia itu dipanggil perbuatan yang berfaedah. Tu maksud dia. Kan? Bukan maksud faedah tu
Nak kita buat sukati kita, tak, dia ada hukum dia, ada peraturan dia. Kita buat contohlah, kita ambil contoh. Ni kita duduk pagi ni dalam masjid dengar kuliah apa semua ni, kita tanya balik diri kita, tak payah ngaji pondok dalam-dalam pun tak apa, benda ni maklum bidarurah, orang awam pun boleh jawab. Nah, kita duduk sini, kita tanya balik diri kita, adakah akan mendatangkan hasil akhirat? Maksudnya, adakah akan aku dapat pahala nanti di hari akhirat dengan sebab aku duduk dalam masjid dengan kuliah? Boleh pahala tak? Boleh. Jadi boleh, maknanya duduk ni dipanggil faedah. Duduk dengan kuliah ni dipanggil faedah. Bila faedah, maknanya perbuatan yang baik. Itu yang dimaksudkan baik pada sisi syarak. Contoh lain lagi, pagi ni ya dengan kuliah, lepas tu sampai ke malam, habis-habis mayang isyak masjid, balik-balik rumah, buka-buka TV, tengok ada wrestling. Tengok wrestling. Nah, jadi tanya balik diri kita, dengan menonton filem tu, menonton TV tu, cerita wrestling pula, adakah akan menambah pahala kita di hari akhirat? Tambah pahala tak tengok wrestling tu? Dia pun jatuh, kawan tu dia pun tepuk, 1, 2, adakah tambah pahala kita sana? Tambah pahala tak? Tak tambah tak? Bila tak tambah, maknanya itu tidak ada faedah. Bila tak faedah, maknanya tak termasuk dalam perkara yang baik. Tu je kunci dia. Sebab tu kita nak ukur, kita nak buat benda ni baik ke tak baik. Tengok ada faedah ke tak ada faedah. Apa makna faedah? Boleh menghasilkan pahala di hari akhirat. Ada pahala akhirat? Ada. Tak ada, tak ada. Kan? Ataupun contoh lagi apa dia? Orang lelaki lah selalunya minat ke bola, tengok bola. Tengok bola tu adakah dikira faedah? Adakah dengan sebab pasukan yang kita suka tu, kalau sini Perak apa dia? Yuk kejar Yuk kan? Saya Red Giant. Sebab saya merah kuning Selangor. Walaupun duduk Perak lama dah, hati masih lagi Selangor. Baik, jadi boom, bola masuk dalam gol tu. Adakah dengan sebab tambah 1 gol tu menambahkan 1 pahala kita di hari akhirat nanti? Tak ada. Bila tak ada, ia bukan faedah dan ia bukan perkara yang baik. Cuma ia termasuk dalam perkara lagha, sia-sia. Dia memang tak dosa, sebab bukan tujuan kita nak tengok peha kawan tu, kita nak tengok bola. Ya, memang ulama jawab tak dosa. Kalau niat nak tengok peha baru dosa. Tapi nak tengok bola tak dosa, cuma lara tu panggil sia-sia. Ini yang rugi. Nah, jadi boleh tengok, bukan sampai tak boleh tengok, sikit-sikit sudahlah. Ini mentang-mentang dia bubuh Astro kat rumah, lepas satu channel, lepas ESPN Astro Super Sport, tukar pas game ni, yang ni lawan ni, tak cukup yang Malaysia punya lawan, tengok orang putih punya lawan pula. Arsenal lawan apa nama, Manchester. Yang ni pula. Jadi dia jadi sia-sia terlampau banyak. Kalau lara ni sikit-sikit boleh tahan lagi lah. Tapi kalau terlampau banyak, itu dah jadi teruk dah. Itu yang jadi hidup tu jadi rugi. Innal insan wal asri innal insana lafi khus. Demi masa, kata Allah, manusia itu berada dalam kerugian. Rugilah masa dia habis dibuang. Baik dia baca Quran, baik dia berzikir, baik dia semayang sunat, kan? Ataupun baik dia bersama dengan isteri dengan niat kerana Allah untuk melahirkan zuriat keturunan Nabi, lebih banyak pahala daripada dia tengok situ. Bukan boleh apa? Tengok sikit-sikit boleh lah. Jadi itu maksudnya faedah. Kalau orang perempuan tu tengok drama, tengok cerita resepi masak, kan, sikit-sikit boleh. Ni pas satu drama. Tu Astro ni dia kata apa? Macam-macam ada. Nah, dia berbanyak-banyakkan channel kita sebab dia nak membanyak-banyakkan membazir masa kita. TV tak salah, bukan TV masuk neraka, TV tak masuk neraka. Bubuhlah besar mana pun, 80 inci pun tak apa. Tak masuk neraka TV. Yang masuk neraka tuan TV. Sebab apa? Sebab remote dekat tangan dia. Dia yang kontrol. Boleh lah nak tengok sikit-sikit sudahlah. Lepas tu tutup, lepas tu buat kerja ibadat, kan? Jadualkan diri kita.
Ini daripada pagi sampai ke petang duduk depan TV tu kan. Jadi habis rugi ke masa. Jadi perkara yang baik, yang ada faedah, baru layak dibaca bismillah padanya. Kalau perkara tu bukan perkara yang ada faedah, maka tak layak dibacakan bismillah padanya. Baik. Jadi kalau nak buka TV, tujuan nak tengok 30 minit Ustaz Don, boleh sambil tekan tu baca bismillah. Bismillah. Boleh pahala. Sebab apa? Sebab itu tujuan faedah, faedah yang baik. Tapi tak ada faedah, tak boleh, tak perlu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang baik di sisi syarak, di sisi agama, ciri dia atau sifat dia mesti ada manfaat. Tadi faedah, yang kedua ni manfaat. Apa makna manfaat? Disebut di dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Dia kata makna manfaat ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Apa-apa perkara yang kalau kamu buat menambahkan takutmu kepada Allah, maka itu namanya manfaat. Buat apa pun, kalau kita buat benda tu kita jadi takut dengan Allah, maka itu namanya manfaat. Tapi kalau kita buat benda tu tak takut dengan Allah, siap lawan pula Allah, itu bukan manfaat, itu namanya sui. Itu tak ada manfaat. Jadi tengok kita buat apa, ada manfaat tak ada manfaat. Tak kisahlah apa pun. Nak bertanding dalam pilihan raya, nak jadi YB, buh calon, jadi exco ke apa ke, tengok bukan mesti salah. Tengok dulu, jadi aku jadi YB ni, jadi exco ni, adakah menambah takutku pada Allah? Kalau takut, maka YB jawatan exco dia tu manfaat pada dia. Tapi kalau tujuan nak dapat tu belum dapat lagi, baru jadi calon je, menang belum lagi, dah terfikir dah nak renovate rumah, nak bagi besar sikit rumah, nak beli kereta baru kan. Sebab dia memandang kekayaan. Itu bukan menambah takut pada Allah, itu nak mencari habuan dunia. Jadi maknanya jawatannya tak memberi manfaat pada dia. Sebab tu jawatannya tak boleh tolong dia untuk masuk syurga Allah. Malah makin teruk, makin jahat. Tak payah kata nak jadi menteri, tak payah kata nak jadi exco, tak payah kata nak jadi YB. Ni dalam ahli jawatan kuasa masjid, berapa banyak masjid gaduh nak berebut jadi pengerusi, nak berebut jadi tok imam, nak berebut jadi tok Bilal. Sebab allowance punya pasal, bukan banyak mana. Berebut. Ni akhirnya dia pegang jawatan, padahal ni institusi agama. Ini tempat mulia. Walaupun tempat mulia, tapi yang duduk dalam hatinya kotor, habis jadi. Akhirnya tujuan dia nak dapat bukan dia nak mengimarahkan masjid, bukan nak memuliakan lagi masjid, tapi tujuan kerana berebut jawatan. Maka jawatan dia pegang, walaupun namanya hebat, pengerusi masjid, imam masjid, tetapi bila dalam hati kerana yang lain selain daripada Allah, maka jawatan itu tidak mendatangkan manfaat pada dia, tak dapat manfaat. Jadi yang kita nak buat apa pun biar ada manfaat. Apa makna manfaat? Menambahkan takut kita pada Allah. Lagi kita buat, lagi takut, lagi buat, lagi takut. Itu manfaat. Aku takutlah, dia kata. Berpalah orang lantik aku, takut aku. Saya ada satu, mereka jemput saya di masjid, Masjid Sungai Tiram. Kalau siapa pergi belah Penang, bukan seberang ni, pulau, pergi kat pulau, cuba cari tengok Masjid Sungai Tiram. Masjid dia besar, rasa besar lagi pada masjid ni. Besar, masjid baru. Dulu masjid dia lama, sekarang dah renovate baru, lawa lah. Sekali tu mereka jemput ceramah. Habis ceramah, sebelah masjid tu ada kedai makan. Kata ustaz pergi kedai tu, makan situ. Pergilah. Jadi pengusi pun datang, dia teman sekali makan apa semua. Pengusi sembang dengan saya. Dia kata, ustaz, style orang Penang, kalau sembang goyang pala-pala, tangan kaki semua goyang. Dia kata, ustaz, dia kata, susah ustaz, banyak masalah. Kita tanya apa masalah? Masalah ustaz, duit banyak sangat, dia kata. Duit banyak, dia kata masalah. Saya kata peliklah tuan pengusi ni. Orang tak ada duit baru masalah. Dia ni banyak duit, dia kata banyak masalah.
Apa masalah? Masalah lah Ustaz. Sagi esok di hari kiamat Allah akan tanya saya, ni masjid duit banyak, hang buat apa? Tu saya takut, dia kata. Tu kata manfaat. Saya takut Ustaz. Takut saya tak guna duit masjid ni pada jalan yang betul, Allah akan tanya saya. Tu saya pening fikir, nak buat apa duit banyak-banyak ni? Saya kata buatlah pengajian apa semua. Buat dah Ustaz. Tak cukup habis umur kuliah. Tak payah kata maghrib, isyak ada, subuh ada, zuhur ada, asar ada. Habis 5 waktu saya cari habis Ustaz untuk imarah juga. Buat lagi pula kedai-kedai tepi masjid. Buat lagi macam-macam apa saja yang boleh manfaat pada masjid. Kalau boleh saya nak habiskan. Tapi Ustaz, lagi saya habiskan lagi dia datang. Saya guna-guna masuk lagi, guna-guna masuk lagi. Ada lagi orang tiba-tiba datang nak bagi sedekah lah, wakaf lah, apalah. Pening Ustaz, kata. Macam mana nak buat Ustaz? Dia kata kalau payah sangat bagi saya je lah, kata. sebab saya pening tak ada duit, dia pening banyak duit. Saya melawak lah dengan dia. Tapi nak ceritanya begitu. Tapi berapa ramai, berapa banyak setengah tempat tu masjid, duit masjid dalam bank sampai beku, tak terusik langsung. Jangan main-main, berat jawatan ni, jangan main-main. Allah akan tanya satu persatu. Kawan tu, tuan pengurusi tu, dia kata pening Ustaz, duit banyak. Tu kata sebab apa? Sebab dia mengaji, dia faham apa yang dimaknakan dengan makna manfaat. Dia dilantik sebagai jawatan pengurusi, jawatannya itu menjadi manfaat pada dia. Dia pegang jawatan tu dengan pegang rasa takut pada Allah. Takut Allah akan tanya setiap amanah yang dia dipertanggungjawabkan. Lepas tu, kalau orang faham benda ni betul-betul, tak jadi nak berebut apa, banyak benda nak kena tanya esok. Weh, jangan buat pasal, jangan buat main. Kan? Contoh ketua kampung atau ketua taman. Sibuk yang ni berebut nak jatuhkan dia, yang ni pula nak naik. Dia tak tahu tu esok Allah akan tanya. Kalau ada orang dalam taman dia, ada orang dalam kampung dia tak semayang, buat maksiat, main judi, dia akan tanya Allah nanti di hari akhirat. Kamu sebagai ketua kampung, kamu sebagai ketua taman, orang taman kamu, orang kampung kamu, kariah kamu tak semayang, nak main judi, apa kamu buat? Apa tindakan kamu sebagai ketua kampung? Kamu ada kuasa, Allah akan tanya. Nak jawab macam mana? Saya buat projek longkang. Longkang tak apa, dah betul dah tu. Nak ni masalah agama ni. Itu baru ketua kampung. Ketua kampung berapa ramai sangat je orang dalam dia. Ada mungkin kat 100 orang. Tapi kalau DO, Dun, ketua Dun, ketua parlimen, berapa banyak Dun bawah dia. Dah menteri besar, berapa banyak daerah bawah dia. Jangan main-main. Dana menteri lagilah 14 negeri duduk bawah tangan dia. Mana-mana dalam Malaysia ni orang tak semayang, tanggung dana menteri. Allah tanya, apa kamu sebagai ketua negara, apa kamu buat? Orang tak semayang. Kalau dia ada buat program untuk memahamkan masyarakat pentingnya semayang, buat undang-undang supaya orang jangan langgar solat, tak apa, boleh jawab tak? Ni tak jawab dia. Betul tak? Undang-undang untuk kepentingan duniawinya cepat dia boleh ubah. Tapi undang-undang yang berkait dengan agama puluhan tahun pun tak boleh nak ubah lagi. Mudah aja. Nak bagi orang semua ikut SOP, letak undang-undang yang tinggi. Tak pakai pelitup muka, paling minimum 1,500. Saya dapat maklumat kat dalam WhatsApp. Paling maksimum 10,000. Kan? Tak tulis nama, My Sejahtera ataupun kat buku, paling minimum kesalahan pertama 1,500. Paling maksimum 10,000. Okey, tak apalah, sebab kita nak didik masyarakat supaya taat untuk kita nak menyelesaikan masalah wabak ini supaya daripada terus merebak. Okey, tak apa.
satu maslahah, satu perkara yang baik. Okey, tetapi kenapa tak boleh nak buat satu undang-undang saman siapa yang tak semayang Jumaat, siapa yang kalau solat fardu ni tak apa lagi lah, boleh semayang kat rumah, ni semayang Jumaat paling kita tekan. Berapa ramai buat relax saja, duduk kedai kopi, tak ada pun dia. Kenapa tak boleh buat undang-undang itu? Kalau dijumpai tak solat Jumaat, akan disaman sebanyak 1,500 contoh. Baru orang takut sikit. Kalau nak buat jahat pun tak buatlah terang-terang. Kita duduk dalam rumah, jangan keluar waktu Jumaat. Apa lagi? Maknanya tak mungkar. Itulah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab makna mungkar maksiat yang terang-terang. Kalau maksiat yang tersembunyi tak panggil mungkar lagi. Lepas ayat tu suruh cegah mungkar, cegah maksiat yang terang-terang. Sebab maksiat yang terang-terang boleh jadi racun kepada orang lain. Akhirnya benda yang dosa tak dianggap dosa. Ni berapa ramai orang tak semayang, tak rasa bersalah apa pun. Ni berapa ramai orang buka aurat budak orang perempuan. Kita ayah bukan main bagus pergi datang masjid, ratib zikir sampai pejam-pejam mata zikir. Goyang kepala sampai cabut kopiah. Campak kopiah, kuatnya berzikir. Anak pergi kedai speedmart pakai baju lengan pendek. Ni nampak, ni benda ni aurat. Anak, akhirnya hari ni orang nampak tak budak perempuan pakai baju lengan pendek, orang nampak tak benda tu salah. Ni saya kata tadi tu, pada pandangan manusia umum dia kata apa salahnya ustaz? Dia bukan pukul orang. Tapi pada sisi syarak, salah tak salah? Jahat tak jahat? Jahat. Lawan hukum Allah ni, peraturan Allah ni, undang-undang Allah. Nak pakai baju lengan pendek. Akhirnya lama kelamaan orang dah jadi biasa. Orang tak kata apa dah. Esok mula sampai siku, lama-lama sampai bahu. Orang pun tak kata apa lagi. Relax, buat tak tahu. Lah kali coli saja. Macam dekat Amerika. Betul benda ni tak mustahil. Tengok dulu-dulu. Orang Cina, orang kafir pakai skirt diwajibkan mesti bawah daripada lutut. Etika berpakaian. Lah ni mana kisah dah. Lah ni pakai seluar pendek, skirt pendek sampai ni peha ni. Sampai kita nak pergi ngajar kuliah salah masjid pergi. Sebab dia lalu kat depan. Pening kita. Nampak? Ekor sebab elok-elok kat belakang, tukar ke depan. Sebab kalut ke dia. Ada kata habis jadi rosak dah, macam mana kita nak jaga mata apa semua masalah. Tu kata habis dah jadi. Padahal ada kuasa kan. Gunalah kan kuasa tu untuk tolong agama Allah. Kalau tak boleh buat semua, jangan sampai tinggal semua. Buatlah yang mana boleh. Peliklah, saya pun tak tahulah nak kata macam mana. Macam dulu peraturan tukar kasut sekolah, mudah je. Asal kasut putih nak tukar pada hitam, boleh pula. Senang-senang usul tu, lulus cepat waktu boleh buat. Kenapa bila berkait dengan agama, jadi payah, jadi susah, jadi ini. Kenapa jadi gitu? Padahal yang takbir kebanyakan semua orang Islam. Pemimpin paling atas Agung Sultan Islam, Perdana Menteri Islam, banyak menteri-menteri pun Islam. Tapi payah. Kalau negara ni dipimpin oleh orang kafir, tak pelik manalah payah nak bawa undang-undang Islam. Tu. Jadi itu dimaksudkan sebagai manfaat. Faedah dan manfaat. Maka faedah dan manfaat itulah yang dimaksud sebagai perkara yang baik. Jadi kata Nabi, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang dalamnya ada kebaikan. Maksud kebaikan ada faedah dan ada manfaat. La yubda'u fihi, kata Nabi. Kemudian kamu tidak mulakannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Perkara baik tadi yang ada faedah, ada manfaat tu, kamu buat dia tapi kamu tak baca bismillah, fahuwa aqta, kata Nabi, maka dia terputus. Wa fi riwayatin abtar, wa fi riwayatin ajzam. Setengah riwayat kata abtar, setengah riwayat kata ajzam. Makna sama. Tiga-tiga tu maknanya terpotong, terputus. Apa yang potong, apa yang putus? Berkat. Benda buat jadi tapi berkat tak ada. Kalau kita buat benda baik tak baca bismillah, tak ada berkat. Tapi kalau baca bismillah ada berkat.
Walaupun jadi, jadi ustaz. Bukan berkat, bukan duduk pada jadi tak jadi. Berkat ni apa makna berkat? Makna berkat ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Maknanya bertambah elok, itu maknanya berkat. Jadi orang Islam buat apa pun nak berkat. Supaya bila buat berkat, kita buat sikit tapi dapat banyak. Itu namanya berkat. Contoh berkatnya Allah suburkan tanah kita tanam sebiji je biji durian. Kata tok guru kami, makan buah durian, bukan buah durian, silap, buah rambutan telan dengan biji-biji, dia kata. Makan tu kulit buang lah, tapi biji telan dengan biji-biji. Bila sakit-sakit perut, dia kata pergi celah-celah semak tu, melepas kat situ. Melepas situ tunggu 5 tahun, tengok naik pucuk. Orang panggil pokok rambutan tai. Naik pucuk, pokok pun jadi elok, dah besar. Tengok menimbun buah dia sampai ni, dahan dia pun sampai bengkok ke bawah, banyaknya buah. Padahal yang masuk dalam tanah tadi sebiji je, tapi yang keluar berbiji-biji. Itu panggil berkat. Kita buat satu je kebaikan tapi dapat banyak kebaikan, tu panggil berkat. Kita buat sikit dapat banyak, tu berkat, ziyadatul khair. Itu yang orang Islam nak. Buat apa pun biar berkat, biar bertambah-tambah kebaikan kita. Tapi kalau kita tengok tak bertambah-tambah kebaikan hidup kita, itu tanda hidup kita kurang berkat, kan? Kurang berkat hidup kita. Kita tengok derma kita berkat tak berkat. Kalau berkat, derma kita makin meningkat. Derma tu dulu RM1, kemudian naik RM5, lepas tu RM10, lah ni RM50. Okey, dah tu berkat. Tapi kalau dulu, kini dan selamanya RM1 aja, itu maknanya kurang berkat. Tapi kalau dulu RM1, lah ni 1 sen pun tak bubuh, itu bukan sakat kurang berkat. Itu masalah besar. Nampak? Takut Allah dah tarik nikmat. Jadi nak tahu berkat tak berkat, sesuatu kita buat akan bertambah. Tengok ibadat kita berkat tak berkat, bertambah tak ibadat kita. Dulu semayang subuh aja, itu pun sampai lewat. Lah ni sampai awal solat sunat qabliyah dulu, kan? Ataupun okey, dia dah amal solat sunat qabliyah, sekarang makin elok pula lagi, siap dengan tahajud dulu sebelum pergi masjid. Itu maknanya ibadat kita berkat. Kenapa ibadat berkat? Sebab bertambah-tambah lagi. Macam makan nasi lah. Bila nasi tu sedap, mesti kita nak tambah lagi lauk dia, nak tambah lagi nasi dia. Kita kata mes pinggan lagi. Sebab apa? Sebab benda dah jadi sedap. Itu dipanggil berkat. Tapi benda tak berkat, semua benda jadi tak sedap. Walaupun jadi dia buat, pergi masjid, tapi macam tu dulu, kini dan selamanya, perangai tetap tak berubah. Walaupun ke hulu ke hilir pergi masjid, macam tu juga perangai. Masih lagi jahat, masih lagi suka ngata orang, ngumpat orang, hina orang. Ada. Kan? Jadi masalah. Sebab apa? Sebab tak berkat. Jadi salah satu untuk meraih keberkatan atau menjemput keberkatan Allah pada perbuatan kita, mulakan dengan membaca bismillah setiap perbuatan kita. Balik ni boleh amal dah. Keluar daripada masjid ni baca bismillah, kan? Lepas tu pergi kat kereta, jangan pergi kereta lagi, pergi singgah situ dulu. Beli barang. Beli barang tu pun baca bismillah. Telur masin ustaz, 1 bismillahirrahmanirrahim. Nak banyak lagi berkat, lagi banyak beli. Lagi banyak beli, baca bismillah. Kan? Lepas tu pula masuk naik dalam kereta atau naik atas motor. Naik atas motor tu tolak tongkat, bismillahirrahmanirrahim. Kan? Pusing kunci, bismillahirrahmanirrahim. Kan? Tekan starter, bismillahirrahmanirrahim. Gear 1, bismillahirrahmanirrahim. Wah, gitu. Amal selalu. Main selalu baca bismillah ni. Ada kisah ringkas lah. Dan satu orang perempuan ni, dia suka baca bismillah. Sikit-sikit bismillah, sikit-sikit bismillah. Bagus, dia amal sungguh. Lepas tu suami dia jenis balok liat. Ada jenis suami gini, suami jenis hantar bini kuliah lepas tu dia balik tidur, dia tak pergi. Ada. Jadi bini dia bagus pergi dengan kuliah, suami duduk rumah saja. Tapi cerita ni bukan di Malaysia lah, di tanah Arab. Jadi balik tu suami tu nak kenakan dia, nak kenakan bini dia. Suami dia pergi beli ular kat pasar. Ular sungguh, bukan ular main, ular sungguh. Nak kenakan bini dia, sebab bini dia sikit-sikit baca bismillah. Jadi dia letak ular tu dalam bekas tepung gandum. Ni
tempat nak buat roti tu, masuk dalam bekas tu, bubuh dalam tu. Lepas tu suami dia duduk depan ruang tamu buat baca surat khabar. Bini pun balik, bini solehah, bagi salam lembut, Assalamualaikum bang. Salam. Aku lapar ni, kata suami dia. Pergi buat roti tu. Bini baik bang. Bini pun pergi ke dapur. Pergi dapur, bini pun buka tudung bekas gandum tu. Buka menjerit bini dia. Gitu. Suami dia kata, padan muka, kena dah, dia kata. Saya suami pun buat macam tak tahu. Kenapa tu? Asal jerit tu. Suami pun pergi ke dapur. Sampai dapur, ni apa ni bang? Apa dia? Suami buat tak tahu. Kata bini dia, ni siapa yang letak emas kat dalam bekas ni? Emas. Suami dia pelik. Suami dia kata, aku letak ular pula jadi emas pula. Kantoi. Aku asal ni suami. Suami pun tengok, emas sungguh lah. Apa pasal jadi emas? Kata, cerita ni sahih ni. Nah, ini berkat dia mengamalkan baca bismillah, maka Allah jaga dia daripada benda yang mendatangkan mudarat pada dia. Nah, kita tak apalah, kita ikhtiar pakai pelitup muka, berjarak sosial dan sebagainya, tapi baca amal bismillah, insya-Allah Allah jaga kita daripada wabak penyakit, tak kira covid ke apa pun. Tapi kalau terkena juga, itu mungkin ada hikmah di sebaliknya. Pegang situ sudah, jadi hati jadi tenang, tak serabut. Nah, jadi dia buka-buka tengok dapat emas. Allah tukar ular jadi emas. Kata pelik cerita ni. Apa nak pelik kuasa Allah? Allah boleh buat apa saja. Kan? Tapi jangan try pula balik ni. Yang beli ular sungguh pergi letak dalam periuk nasi. Buka-buka kena patuk sungguh. 7 hari 7 malam tahlil. Tak jadi emas pun ustaz. Dah kita baru nak amal. Kawan tu amal lama dah. Nak? Ada. Jadi itulah. Jadi pagi ni kesimpulannya mengamalkan baca bismillah. Bismillah ni penting. Jadi ulama kita pun memulakan kitabnya dengan pembacaan, dengan dimulakan membaca bismillah. Cumanya huraian bismillah ni tak habis lagi. Nanti kita akan hurai dari sudut setiap perkataan pula. Apa makna bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap satu tu kita akan hurai, supaya kita tak nak kita nampak bismillah ni kecil je pada hati kita. Tapi bismillahirrahmanirrahim ni sebenarnya besar. Yang ni juga menjadikan saya jadi boleh bertahan lah duduk di pondok. Kalau ikutkan mula-mula nak balik juga. Sebab asal saya kan orang bandar, duduk KL. Jadi dah biasa air pun boleh pilih tu. Kalau kat rumah sana lah, boleh pilih nak sejuk nak panas. Datang sini air perigi. Mana boleh pilih sejuk panas. Kita kata macam mana aku nak duduk sini dengan atap bocor. Duduk susah lah. Duduk pondok takkan duduk senang. Duduk susah. Mula-mula nak balik dah. Tapi bila dengar Tok Guru syarah bismillah 7 hari 7 malam baru habis. Lama dia syarah tu. Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pam dihurai. Tenganga saya. Saya kata hebat sungguh ilmu Tok Guru ni. Jadi saya tak boleh lepas peluang. Tak apalah, hidup susah pun susah lah. Akhirnya boleh tahan sampai hari ni, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab baru kita nampak selama ni, kita nampak bismillah tu biasa, bismillah gitu je. Tapi rupa-rupanya bila faham makna dalamnya setiap satu, Allah, hebatnya kalimah Allah ni. Jadi kalau bismillah saja kita nampak hebat, apatah lagi ayat-ayat yang lain. Jadi insya-Allah kuliah yang akan datang dengan izin Allah kita akan sambung lagi, masih lagi pada perbicaraan bismillahirrahmanirrahim. Cuma ingatkan saya, kali akan datang nanti kita nak hurai setiap perkataan pula. Ismi apa, Allah apa. Kang saya tak ingat, kang saya ulang lagi cerita ular tu tak habis-habis. Jadi cukup sekadar ni pada pagi ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Walaupun tak dapat banyak, sikit pun jadilah sedikit kefahaman untuk kita mengamalkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam biasa ada di luar sana tu produk perniagaan sekolah pondok dan tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah membeli sambil menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.